Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita kitab Musalli. Yang mana belum masuk tu kena masuk segeralah. Kitab Musalli atas anjuran Masjid Pelindung Utama Besrah, Kuantan. Kitab Musalli sambung zikir-zikir, wirid-wirid selepas solat. Tak susah sangat. Kita tengok siapa yang ada dulu. Assalamualaikum. Jasri Johari, Syida Ahmad, Rosizul Khairi, Abang Singa, Soleh, Siti Fatimah, Sariah Sari, Ratifah Umar, Sakinah Yusuf, Rosmalaili Umar, Zainur Rafa, Mijo Ayu, Khadijah Makjadi, Minur Arshiha, Maskana Abu Bakar, Rogayah Muhammad Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maskana Abu Bakar. Liana Abdul Rahman, Ahmad bin Muhammad. Cantik nama, Ahmad bin Muhammad. Dua-dua nama Nabi. Rohana Ma'ruf, Nur Laila, Azmir Nur Hakim, Mida Sobari, Siti Zulaikha, Abdullah Fauziah Abdullah, Marina Jaafar Harun, Ahmad Fazir Aziz, Nur Zarina Johari. Dua. Merdeka Bang Singa, merdeka. Hafizan Suhana Nasir, Roza Zali, Ila Abdul Muttalib, Nizar Halim. Orange juice. Wah, orange juice. Teringat pula orange juice ni. Sedap juga malam-malam kena orange juice. Akman Man, Hanif Hadi, Saiful Soleh, Muhammad Hamdi, Muhammad Azmi, Ummul Fazariyah, Abdul Hamid, Hana Hisham, Nasir Sulaiman dari Pelindung. Alhamdulillah. Inilah orang Pelindung Mus'amal, Zuraida Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fauziah Sa'id, Ahmad Suhaimi, Sungai Petani. SP orang SP Pok Su Pomen motor ke Pomen kereta Pok Su? Muhammad Rizwan. Saya suka Ustaz. Oh ya Allah, saya pun suka Muhammad Rizwan. Sama-sama suka kita je. Esah Ismail, Siti Azmahani Mamat, Muhammad Rizwan,
Abu Mikail. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada yang terlepas ke tak? Okey, tak ada yang terlepas dah. Buka muka surat 19 Jawi. Siti Nurbaya Bila, Intan Suryani Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 19 Jawi. Rumi apa Rumi 58. Rumi 58. Kalau kitab saya lah, kitab biru saya tak tahu. Kalau yang Jawi 19. Hasnah Manja, Masyitah Hassan. Orange Sankis yang sedap nak buat fresh orange. Kita semua suka dengan guru kita. Sukalah, sama-sama suka. Jawi 19. Biru, Rumi 79. Yang biru. Yang biru. Yang hijau 58. Mari masuk. Malam-malam apa ni? Apa dia panggil? Merdeka Malam Merdeka kan? Maknanya sekarang berapa bulan? Berapa bulan hari ni Masya-Allah. 30 nak masuk 31 lah. Maknanya ialah Malam Merdeka. Tidur tak lena. Ustaz sebut nama. Moga Ustaz doa pada semua, insya-Allah. Muhammad Rizwan. Baik, cukup. Mari kita masuk kitab kita. Ukhti Yuni, kena sediakan kopi ni. Lo tak tahu hari ni ini adalah perbahasan yang tak berat pun hari ni. Hari ni tak berat pun. Hari ni sekadar kita hanya membaca doa-doa saja. Akan datang barulah kembali kepada perbahasan balik. Untuk kali ni cuma sekadar kita doa saja. Doa saja. Aira Izan Aziz Muhammad Surairi, pembuat apa? Cuka apa? Durian Belanda yang tersohor di Berserah, Muhammad Surairi. Siapa nak beli cuka durian Belanda, cari dia tu. Stok sentiasa habis je dia punya cuka. Selasya Hassan. Namaku sudah tidak disebut. Sebut tadi. Sebut. Macam mana tak sebut Cikgu Badariahnya nama. Sentiasa sebut. Fairuz Adnan. Fairuz, muka surat salah, muka surat 77. Pula dah. Tadi kata muka surat apa? 77 biru. Rumi 77 biru, hijau Rumi 58, Jawi 19. Syah Hassan. Apa lagi tadi? Thank you Ustaz, tolong promote. Jus ke cuka durian Belanda? Cuka. Setakat jus durian Belanda berlambak dah jual. Benda biasa. Ini benda rare ni yang dia jual. Cuka durian Belanda memang rare sungguh. Menurunkan paras gula dalam darah. Boy. Ini kena ada royalty ni. Sampai iklan. Cuka durian Belanda. Saya dah rasa dah. Hari itulah masa kat Kuantan hari tu. Memang mantap. Cuka. Setakat jus tu kita cari berlambak-lambak. Dekat Selangor KL ni pun dah berlambak lama dah. Jus tu. Suzika Soleh. Hai Ustaz. Hai. Hana Hisham. Apa tajuk kitab hijau tu Ustaz? Lah, tajuk apanya? Ni kitab Mu'tamus Musalli. Tajuk kitab apanya? Kita hari ni Mu'tamus Musalli.
Akhi Nur Azam Ismail. Masya Allah Ustaz Nur Azam. Lama tak jumpa. Allah. Syahril hadir. Noredah binti Ahmad. Muna Jannatun Naim. Amirah. Muhammad Subori Al-Balingi. Orang Baling tu. Masura Manap. Harga amboi menega dalam ni PM tepi lah. PM tepi lah. Wan Nuruddin Gebeng Kuantan clear. Cukup lah. Lama dah sangat 100 lebih orang masuk. Dia sebut nama orang lagi. Dah orang seronok dia sebut nama. Tu yang tak habis-habis nama tu. Nak mula kitab dah ni. Mahfuzah Saidan. Durian Belanda goreng pun sedap. Durian Belanda goreng? Ini lagi rare. Selasi Hasan. Ya ke? Safia Sarif. Cukup. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang dalam tajuk sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah ataupun selepas sembahyang. Yang pertama yang kita dah bahas lepas adalah baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu rahmanur rahim, Allahumma adhhib anil hamma wal hazan. Kemudian baca selepas solat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca astaghfirullahal azim. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca syahidallahu annahu la ilaha illa sampai habis. Lepas tu kita bahas yang lepas, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 34 kali, la ilaha illallah. Lepas tu digenapkan disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian baca doa. Dia bagi contoh doa. Habis. Kemudian sambung lagi. Baca apa pula lepas pada tu? Kemudian dibaca mu'awwizatain. Apakah dia mu'awwizatain? Mu'awwizatain adalah dua surah, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surah ni namanya mu'awwizatain. Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, dua surah permohonan untuk minta perlindungan. Tu mu'awwizatain. Sebab kita panggil a'udzubillah, kan? A'udzubillah, aku berlindung pada Allah, kan? Aku berlindung. Jadi mu'awwizatain ni daripada a'udzu lah. Ta'awuz tu. Jadi mu'awwizatain membawa maksud dua surah yang nun kat belakang tu musanna, dua. Ya kan, walidain kan, ya nun kat belakang tu kan, menandakan kedua ibu bapa, dua. Jadi mu'awwizatain adalah dua surah yang mana dua surah perlindungan, minta perlindungan. Dua surah perlindungan, boleh kata gitu. Dua surah perlindungan. Apakah surah itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita baca. Itulah dia mu'awwizatain, dua surah. Kadang-kadang kita sibuk nak doa-doa, ayat-ayat yang hebat-hebat, ayat-ayat yang rare, yang pelik-pelik untuk perlindungan diri kita. Sedangkan dua surah ni je kita pandang lekeh dengan dua surah ni. Sebab apa? Allah lepas Fatihah aja surah tu. Surah Muqaddam je. Best-best sikit, tak ada surah best-best ke? Dua ni untuk perlindungan.
hebatnya dua surah ni. Yang mana dua surah ini tidak diturunkan kepada rasul-rasul yang sebelum, kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada segala kejahatan. Nampak? Kita minta kepada Allah berlindung daripada segala kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluknya. Dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Bila malam gelap gelita tu, banyak kejahatan boleh timbul waktu tu. Dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Apa benda ni? Wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan ni apa? Dia ada cerita ni. Nanti kita akan cerita bab ni. Cerita Nabi SAW kena sihir dengan Yahudi. Sebab tu ayat ni, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Ini kita akan cerita nanti. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nampak tak? Cantik dah. Ini antara surah yang perlu diamal bila kita terkena penyakit ain. Penyakit ain ni, panjang lah bab penyakit ain ni kan. Bila terkena penyakit ain, maka bacalah surah ni. Surah Qul a'udzu birabbil falaq. Yang penyakit ain tu lah. Penyakit dengan sebab pandangan takjubnya orang, menyebabkan sihir terjadi tanpa disengajakan tu. Dia panggil penyakit ain. Ini je surah dia. Tak perlu nak cari surah bacaan-bacaan yang rare lah kononnya. Ini aja. Okey, macam mana cerita berkaitan dengan simpulan tadi tu. Apa benda ni? Dan daripada aku berlindung wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Ada cerita kat sini. Ada cerita, kata Nabi SAW, unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattul mu'awwizatain. Telah turun kepadaku ayat-ayat yang tidak ada setanding sepertinya. Hebatnya ayat-ayat ni, iaitu mu'awwizatain. Turun dua surah ni melengkapkan bacaan wirid untuk membentengi daripada pandangan buruk, perbuatan buruk jin dan manusia. Jadi surah ni surah mengandungi permohonan. Surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas mengandungi perlindungan, permohonan untuk berlindung daripada kejahatan manusia, syaitan dan jin. Setelah Nabi SAW kena sihir oleh seorang Yahudi, yang mana pada satu hari tu, seorang Yahudi, macam-macam riwayat ada Yahudi, yang mana Yahudi tu disebut di sini perempuan ya, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan. Ada riwayat kata lelaki, ada yang tukang sihir tu. Ada riwayat mengatakan Labid bin Asim. Macam-macam lah, tak kisahlah. Yang pentingnya Nabi pernah kena sihir tu, pernah kena ilmu hitam. Labid bin Asim ni dia munafik. Dia Islam tapi munafik. Dia buat ilmu hitam kat Nabi. Dan ada riwayat lain kata perempuan sihir juga. Ya. Dia Islam kan, dia masuk Islam. Jadi dia boleh duduk dekat Nabi dan dia ambil rambut Nabi. Lepas tu dia buat ilmu hitam lah, buat sihir lah. Dia ambil rambut tu, dia buat 11 simpulan, 11 ikatan. Simpulan tadi dia buat simpul 11 kali. 11 simpulan. Lepas tu dia jampi, dia letak dekat bawah batu berhampiran dengan satu telaga, nama telaga Zarwan. Nama telaga tu telaga Zarwan. Akibatnya, walaupun Nabi ni hebat, tapi
Akibatnya Nabi terkesan dengan sihir tu. Tapi tidaklah mempengaruhi sifat kenabian Nabi. Tetap Nabi menyampaikan macam biasa, tetap fatanah, cerdik, tetap siddiq, cakap benar. Bukan dengan kena sihir tu Nabi jadi tak tentu arah ke, tidak. Tidak. Tetap juga dari segi tanggungjawab Nabi untuk menyampaikan tu jalan seperti biasa, tapi Nabi terkesan. Oleh kerana Nabi ni kul innama ana basyarum mithlukum. Nabi ni manusia juga macam kamu semua. Jadi Nabi terkesan dengan sihir tadi. Macam riwayat apa kesannya, tapi Nabi terkesan dengan sihir tu. Kemudian Jibril turun, dia cerita kat Nabi, sebenarnya kau telah kena sihir dan aku nak menyampaikan dua surah, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Nabi pun baca surah tu. Kemudian Nabi dah tahu cerita, Nabi ajak para sahabat untuk pergi ke telaga tu, telaga Yahudi tu. Kemudian cari batu tu, jumpa, angkat batu tu, tengok-tengok bawah batu tu memang ada rambut Nabi disimpul dengan 11 simpulan, 11 ikatan. Nabi pun buang simpulan tu setiap kali setiap kali Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, satu simpulan akan terurai dengan sendirinya, terbuka dengan sendirinya. Baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, mu'awwizatain, terurai yang kedua sampai 11 kali. Sampai 11 kali. Akhir sekali legalah Nabi daripada sihir tu. Kerana itulah antara ayat-ayat, bacaan-bacaan apabila kena sihir ni adalah 11 kali baca. Satu set lah, 11 set. Satu set tu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sekali. Baca lagi sekali sampai 11. Jadi keseluruhannya 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 11 kali Qul a'udzu birabbin nas. Itu mudah aja. Apa baca tu. Kemudian surah Al-Falaq ni secara khususnya khasiat dia mengajar kita untuk kerana dalam tu permohonan daripada kejahatan zahir, kejahatan segala makhluk secara yang zahirnya, macam khianat, hasad, dengki orang ke, sihir macam tu dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas pula, dia tujuan kita memohon perlindungan daripada bahaya-bahaya batin, macam ancaman syaitan ke, jin dan sebagainya. Dia lebih kuranglah dua ni kan. Perasaan-perasaan orang, ingatan buruk orang yang boleh merosakkan amal kita, merosakkan akidah kita, merosakkan tubuh badan kita. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan ada juga guru-guru kita, dia bagi amalan bila terkena dengan perbuatan syaitan, nyakit sihir ni, kena sihir ni, hendaklah dia baca mu'awwizatain ni 41 kali. Ada juga gitu. Baca 41 kali selama 3 hari, tak sembuh 5 hari, tak sembuh 7 hari. Berturut-turut baca. InsyaAllah akan dapat pulih daripada sihir tu. Dan boleh juga mengubati orang lain. Boleh juga orang datang ada nyakit sihir, kita ubat dia. Baca 2 surah tu aja. Baca 2 surah tu, memadai. Jadi itu mu'awwizatain, yang mana sebab tu disunatkan baca lepas solat. Dengan kita baca, maka kita dapat berlindung. Allah akan melindungi kita daripada kejahatan zahir dan batin dengan 2 surah ni. Tapi orang tak berapa nak baca sangat dah sekarang. Lepas mayang tak berapa minat dah nak baca. Panjang kot. Jadi jangan. Amalkan. Okey. Seterusnya. Dan dibaca kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib.
Yang ni khas untuk sembahyang subuh dan maghrib. Ini khas untuk sembahyang subuh dan maghrib. Yang lain tak disunatkan lah. Apa dia? Raditu billah. Kalau ada kitab kata radita, sila tukar. Kalau dah memang tu, okey. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Setengah riwayat wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, tapi kitab kita wa bi muhammadin nabiyya. Baca lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Maksud dia, aku redha dengan Allah. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Muhammad sebagai Nabi. Baca tu, mudah je. Radita billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ataupun wa bi Muhammadin nabiyya. Mudah je, kita baca aja. Tak ada apa dah ni, mudah saja. Kemudian baca lagi. Ada lagi seterusnya. Oh, ada ke orang boleh buat gini? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Ada riwayat lain mengatakan kalau lepas subuh dan lepas maghrib 7 kali. Ada riwayat mengatakan 10 kali. Riwayat dalam kitab kita kata 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Okey. Dan susunan ni bergantung kepada dengan siapa kita ambil. Kadang-kadang kita ambil dengan ayah kita, dengan guru kita, lain susunannya. Mula-mula baca ni, tak apalah susunan je pun. Yang penting kena baca lah zikir tu. Susunan tu berbeza tu biasalah. Susunan tu tak ada masalah. Yang penting baca. Allahumma ajirna minan nar, kadang-kadang tu awal-awal lagi kan. Lepas-lepas salam tu tak lama tu Allahumma ajirna minan nar. Tapi dalam kitab kita ni Allahumma ajirna minan nar duk tengah dah. Tak kisah. Ada riwayat mengatakan 3 kali, ada riwayat mengatakan 7 kali lepas subuh dan lepas maghrib. Ada riwayat mengatakan 10 kali. Kita ambil 3 kalilah. Seterusnya, maksud dia apa? Ya Allah, peliharalah aku daripada api neraka. Seterusnya apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Ada riwayat lain, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi dalam kitab kita Allahumma inni as'alukal jannah. Follow yang tu je lah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Selepas baca Allahumma ajirna minan nar tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ataupun Allahumma inni as'alukal jannah, macam dalam kitab kita. Maksud dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga darimu. Simple lah. 3 kali. Seterusnya, baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluknya. Boleh baca ke ni? Ke kita sembang aja ni? Lepas sembahyang tak baca pun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca dalam maksurat. Ya, ada. Adalah biasa jemaah masjid buat. Alhamdulillah, Puan Ruziah Ma'ruf. Kalau ada, cantik lah. Ini time kita tak pergi masjid ni, ada ke tak buat kat rumah? Nak tanya juga tu. Bagus 3 kali baca ni, kerana maksudnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluknya. Kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Tawassul jugalah ni. Okey, boleh. Baca lagi yang seterusnya. Malam ni mudah je, jangan risau, tak pening kepala. Nak pening kepala minggu depan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama',
wa huwas samiul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Okey. Maksudnya dengan nama Allah, dengan nama Allah yang tidak mampu, dengan nama Allah yang tidak mampu memberikan mudarat berserta namanya. Berserta namanya. Dia kena baca gitu. Dia jangan berhenti, kena sambung itu. Dengan nama Allah yang tiada suatu pun di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tiada suatu pun di bumi dan di langit dapat memberi mudarat beserta namanya. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 3 kali. Tak ada makhluk yang, tak ada sesiapa yang dapat memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah. Melainkan Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca, jangan tak baca. Seterusnya baca lagi lepas sembahyang. Bila lah nak settle sembahyang? Lepas baca. Kalau orang yang mengamal sungguh, kalau orang yang amal sungguh, lepas sembahyang tu setengah jam wirid. Wirid lebih lama daripada sembahyang. Kalau beramal sungguh. Ada orang tanya, saya tolong jawab je. Apa? Jawab apa? Ada orang soal yang tadi pasal apa ya? Allah ma'ajirna, Allah ma'ajirni ke? Terima kasih Jasri Johari. Saya dah bagi tahu banyak kali dah kat orang ni. Mana line tak kuat, tekan macam yang petak-petak yang bulat yang ketek-ketek gitu tu, yang setting tu dekat video live ni kat Facebook ni, turunkan kualiti. Saya dah bagi tahu kan banyak kali dah. Saya guna kualiti HD 1080. HD ni dia memerlukan kuat, line kuat. Kalau line biasa-biasa tak apa nak kuat, dia akan sangkut. Jadi caranya tekan yang bulat setting dekat apa, tempat yang nak volume tu, dekat tepi tu. Dekat Facebook punya video tu. Tekan situ. Lepas tu turunkan setting. Ataupun tekan menu tu ke, turunkan setting kepada 360 ke 480 ke. Saya dah beritahu dah tu banyak kali dah. Tapi itulah orang tak kerti buat. Jadi dia sangkut. Saya tolong jawab tadi apa ni? Allah ma'ajirna kami, Allah ma'ajirni saya. Betul. Kalau katalah kita seorang, Allah ma'ajirni minan nar lah. Kalau ramai, Allah ma'ajirna. Terima kasihlah Nur Idris. Tolong jawab. Okey, baca lagi. Apa lagi lepas ni nak baca? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini juga diistilahkan sebagai Sayyidul Istighfar, ketua segala istighfar. Apa maksud dia? Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menjadikan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku sentiasa berpegang. Alamak, saya lupa pula nak buat keluar kan. Dan aku sentiasa berpegang kepada janji-Mu sedaya upayaku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang
aku telah lakukan. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Juga aku kembali kepadamu dengan dosaku. Oleh itu ampunlah daku. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa itu melainkan engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada beberapa riwayat lain sikit ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau beza sikit-sikit tu memang ada sikit-sikit lah. Beza mengikut riwayat. Okey. Dipanggil Sayyidul Istighfar. Seterusnya. Dan demikian lagi. Sayugianya diamalkan beberapa aurat. Aurat ni jamak daripada wirid. Wirid tu aurad. Beberapa aurat. Ini kerana faedahnya amat besar dan mewajibkan yang apa? Yang mengamalkan dia husnul khatimah, iaitu dibaca pada pagi. Kemudian daripada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Lepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, sunat baca doa ni. Lepas subuh dan maghrib, sunat baca. Apakah dia yang sunat baca? Ini dia. Subhanad daimil qaim. Subhanal qaimid daim. Subhanal hayyul qayyum. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanal malikil quddus. Subhana rabbil malaikati warruh. 3 kali. Siapa nak husnul khatimah, bacalah wirid ini. Siapa nak husnul khatimah, mati baik, selepas subuh dan selepas maghrib. Maksud dia, Maha suci Tuhan yang maha kekal. Maha suci Tuhan yang maha kekal berdiri. Maha suci Tuhan yang maha berdiri berkekalan. Maha sucilah Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus. Maha sucilah Allah yang maha besar, beserta dengan segala kepujiannya. Maha sucilah Raja yang kudus. Maha sucilah Tuhan yang menjaga para malaikah dan ruh, yakni Jibril. 3 kali. 3 kali baca. Baca, jangan tak baca. Seterusnya baca lagi. Tak habis lagi, baca lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penipuan dan putar belit seseorang. Tu ayat dia terjemah gitu. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Makri ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa dia? Tipu daya, putar belit, penipuan. Jadi ya Allah, aku berlindungmu daripada tipu daya. Kalau orang bisnes sangat baik baca ni 3 kali lepas sembahyang, masuk dalam doa lagi. Sebab orang bisnes kan biasa kena tipu daya orang. Tipu daya. Kadang-kadang dia yang menipu daya. Ini bukan tu. Dia ditipu, biasa ditipu. Elok ayat ni bagi orang bisnes. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Istidraj ni satu nikmat yang Allah bagi untuk menjauhkan kita daripada Allah lagi. Dapat nikmat, dapat untung banyak, harta melambat-lambat, tapi
Allah nak istidraj kat dia. Dengan maksud, dengan Allah bagi nikmat itu, dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jadi kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal makri. Putar belit. Wal istidraj. Dan nikmat yang diberi untuk menjauhkan dia daripada Allah lagi. Dan demikian lagi, istighfar al-arif al-amjad as-sayyid al-syarif Abdullah ibnu al-Alawi al-Hadad. Macam mana istighfar dia? Setengah daripada yang mewajibkan husnul khatimah tatkala hendak mati dibaca kemudian daripada maghrib. Kemudian daripada maghrib 4 kali. Jadi ni khusus untuk maghrib je 4 kali. Alamak, tak sempat lah Ustaz. Tak sempat apa benda, semua ada dalam kitab. Semua ada dalam kitab, baca je lah. Nanti kan kata tak sempat nak salin pula. Tak ada alasan dalam kitab semua ada. Saya baca aja hari ni. Apa dia? Lepas pada tu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Rabbi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Habis apa? Rabbighfirli. Maksud dia, artinya, aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Hidup lagi Maha Mengurus, yang tidak mati, dan aku bertaubat kepadanya. Tuhan, ampunilah aku. Okey. Baca lagi. Mana? Okey. Dan demikian lagi. Barang yang dinakal daripada Al-Arif Al-Bakri berkata ia, barang siapa membaca akan selawat ini di dalam umurnya, jikalau sekali pun, sekurang-kurang baca. Malam ni juga kita baca sekali. Okey. Dipelihara dia daripada api neraka. Bagus ni. Dan mewajibkan bagi husnul khatimah, wajib mati baik. Apakah dia doa dia? Selawat dia, selawat. Bukan doa, selawat lah. Doa pun boleh lah. Macam mana? Pendek aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Nama selawat ni selawat Fatih. Saya amal selawat ni dah banyak tahun dah. Memang terbuka, memang dapat futuhat. Ni selawat Fatih. Fatih ni maksud buka. Saya amal selawat ni, memang saya amal. Selawat ni. Yang lain tu tak berani nak ngaku. Yang lain-lain tadi tu tak berani nak ngaku. Yang ni saya ngaku sebab memang amal sungguh. Yang lain tu sembang. Yang baca-baca tadi tu kan, konon-konon tadi tu kan, sembang kencang. Kalau selawat, kalau apa, Sayyidul Istighfar tadi ada baca dalam doa, ada. Yang lain-lain tu macam tak ada harapan aja. Nak diamalkan. Apa maksud amal? Maksud amalnya sentiasa diulang-ulang-ulang. Kalau pernah baca tak nama amal. Semua saya pernah baca semua ni. Tapi amal tu istiqamah tanpa tinggal walaupun sekali. Itu maksud amalan. Jadi antara yang amalan yang saya buat memang berlaku sungguh, memang jadi sungguh, iaitu selawat, namanya selawat Fatih. Selawat Fatih. Beberapa riwayat ada
beberapa riwayat ada. Riwayat ini perlu ditambah sikit. Riwayat dalam kitab kita Musallin ni tambah sikit. Tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Apa yang perlu tambah dalam riwayat ni? Riwayat ni perlu tambah salam. Kat mana? Allahumma salli wa sallim. Tambah di situ ya. Kerana selawat, kita baca kita Aqidatun Najin, selawat yang tanpa disertakan dengan salam hukumnya makruh. Jadi selawat Fatih yang dalam kitab kita ni tak ditulis Allahumma salli wa sallim, hilang wa sallim tu. Jadi tambahlah supaya tak jadi makruh selawat Fatih kita. Okey. Allahumma salli wa sallim. Siapa ada kitab tu boleh tengok kitab, cuba tengok kitab tu. Allahumma salli ala. Hilang wa sallim. Sepatutnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil tu tahu. Tanwin tu bertemu dengan alif lam tu kan, tanwin ni kan. Jadi macam mana nak bunyi? Muhammadil fah ke macam mana? Mana boleh. Maka dirungkaikan tanwin tadi, nun tambah nun baris bawah. Jadi Muhammadinil. Asalnya Muhammadin. Muhammadin tu dal baris bawah nun mati. Muhammadin kan, tanwin kan baris bawah. Muhammadin dal baris bawah nun mati. Kemudian disimbolkan jadi dua tanda tanwin cerek-cerek gitu. Asalnya dal tu satu je baris bawah tu, dal baris bawah. Lepas pada dal tu ada nun mati. Itu sebab tu bunyinya lain. Macam mana, boleh faham tak? Siapa yang boleh faham? Ada orang kenapa pula bunyi pelik? Sebab ditulis Muhammadil, tapi tanwin tu maka sebenarnya bagi orang yang tak tahulah, tapi ramai saya dah tahu dah. Bagi orang yang tak tahu, mari saya nak tunjuk. Kenapa bacaan dia gitu? Allah, lupa padam pula. Kalau kita tengok Muhammadin tu, kalau kita tengok, boleh nampak? Sebab kadang-kadang orang tanya, orang tak tahu, kadang-kadang baca dah betul tapi tak tahu. Muhammadin tadi tu, lepas tu okey, siapa ada kitab boleh tengok lah. Siapa tak ada kitab, tengoklah yang saya tulis ni. Okey, kan di kat situ kan, lepas tu mati kat sini. Sebenarnya yang ini, kalau kita berhenti kat sini, bunyi dia Muhammadin. Maksud dia macam ni. Sebenarnya huruf yang sebenar. Huruf yang sebenar dia macam ni. Ejaan dia sebenar macam ni. Tu. Betul tak? Inilah ejaan dia, Muhammadin. Lepas tu kita baca Muhammadin. Tapi oleh kerana ada alif lam kat sini, macam mana nak settle nak baca? Maka tak boleh baca, maka dihidupkan nun tadi ni. Nun ni dihidupkan. Dihidupkan, dia jadi baris bawah. Sebab tu jadi Muhammadinil Fatih. Sebab dihidupkan nun tadi, asalnya nun tu mati, Muhammadin tanwin. Tiba-tiba tak boleh nak masuk Muhammadin,
Lepas tu mati lagi. Macam mana nak masuk tu? Tu tak kira hamzah wasal lagi. Tapi cukuplah untuk faham bab tu. Cukuplah untuk faham bab tu. Jadi kalau kita tengok balik tu, Allahumma salli, satu lagi saya terlupa nak tambah. Satu lagi, tambahan lagi yang kata mula-mula tadi, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli, tambah ni tambah. Ni tambah. Ni kan? Ni tambah ni. Wa sallim. Tambah ni. Allahumma salli wa sallim. Tak ada dalam kitab kita. Lepas tu, lepas pada tu, kat sini kan ala kan? Kan ala, tu. Okay? Bayah. Sebab tanpa adanya ni, tak ada salam, dia ada cuma selawat saja. Tak ada salam, ni salam. Hukumnya makruh. Jadi dua-dua kena ada. Okey. Mari kita baca sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil. Cantik lah ni. Terima kasih. Oh, ini dah bahasa standard sangat dah. Tanwin bertemu hamzah wasal tu kan. Iltiqa sakinain, huruf mim bertemu dengan hamzah wasal tambah nun kecil. Betul. Yes. Terbaik. Nun iwat. Yes. Oh, pandai-pandai belaka orang ni. Saya guna bahasa yang paling mudah untuk orang faham. Sebab orang pakai istilah-istilah ni dia akan pening. Tengok-tengok semua, Masya Allah. Semua kori-kori dah dalam ni, semua pakai istilah. Hebat. Hebat tak hebat pun, mari kita tengok, kita baca. Hebat tahu hukum saja tak guna, baca yang kita nak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, kurniakanlah rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka bagi apa yang diselak, penutup bagi perkara yang terdahulu, pemenang kebenaran dengan kebenaran, penunjuk ke jalan engkau yang lurus. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya, Nabi tadi, serta ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi, mengikut kedudukannya yang sebenar, kedudukan Nabi yang sebenar dan kadar kebesaran darjatnya. Apa kelebihan baca ni? Walaupun sekali, kata Al-Arif Al-Bakri, barang siapa membaca akan selawat Fatih ini di dalam umurnya, walaupun sekali, dia pelihara dia daripada api neraka dan mewajibkan bagi husnul khatimah, mati baik. Oh, besar ganjaran, tak buat lagi rugi. Tapi siapa yang baca dengan saya sekali tadi, follow tadi 3-4 kali, dah lebih sekali dah. Dah dapat dah fadilat dia. Jadi amal. Dan saya amal sendiri memang nampak pembukaan. Dia panggil futuhat. Pembukaan, ya Allah buka, yang kadang-kadang yang tak terfikir boleh terfikir. Kadang-kadang pembukaan tu memudahkan untuk kita guna istilah bahasa-bahasa untuk orang lain untuk faham. Orang lain mudah nak faham, sebab
pemilihan perkataan tu Allah mudahkan. Kadang-kadang kita tengok guru-guru kita, dia sangat ilmu, Masya Allah. Dengan kita, kuku sebesar kuku pun tak ada nak banding ilmu tok guru tu. Kadang-kadang kita tengok ramai, tapi kadang-kadang penyampaiannya menyebabkan orang-orang muda ni tak mau, tak berapa nak minat nak dengar. Jadi lepas dipikir-pikir, istilah tu, perkataan tu mesti memenuhi selera mereka. Mereka mana? Budak-budak muda ni. Jadi nak memilih words, perkataan yang sesuai tu amat payah. Tak keluar. Apa benda. Kadang-kadang kita perlu sebut bahasa Inggeris untuk faham jauh. Sebut bahasa Melayu tak boleh faham. Beberapa perkataan. Ada yang kena sebut bahasa Melayu, ada yang kena sebut bahasa Arab, baru faham. Pemilihan perkataan untuk kita lontarkan tu, kadang-kadang Allah tak buka kat semua orang. Dia tak boleh pilih apa nak cakap, macam mana. Akhir sekali dia menggunakan perkataan-perkataan yang dia belajar dulu. Kalau orang pondok, belajar kat pondok. Kat madrasah dia pakai madrasah. Kalau orang baca kitab, dia guna perkataan kitab balik. Sedangkan kita tak bercakap cara kitab bercakap. Kita tak bercakap gitu. Kita tak berfikir cara kitab berfikir. Hanya orang yang belajar kitab je fikir cara kitab berfikir. Orang yang mengajar kitab, dia je fikir cara macam mana kitab tu, macam itulah cara dia fikir. Tapi orang yang setakat belajar gitu aja, dia tak fikir macam kitab fikir. Cara berfikir tu, jadi dia ada perkataan dia sendiri. Jadi nak tukar perkataan tu sangat susah. Memang sangat susah. Maka saya amalkan selawat Fatih ni, dapat pembukaan, dapat perkataan-perkataan yang asal nak cakap yang lain, tapi kena guna perkataan ni baru orang faham. Terjemahan, pemilihan perkataan yang tepat untuk bagi orang faham. Jadi nak dapat tu apa yang tepat, perkataan apa yang tepat, nak bagi masuk sungguh, bagi sampai tu faham terus. Susah. Susah. Jadi bila amal tu memang dapat. Yang inilah maksud dia. Dapat pemilihan perkataan itu. Ya, perkataan yang memenuhi selera mereka. Nak buat macam mana zaman akhir zaman? Dulu orang nak belajar, dia kena tukar selera dia dengan selera guru dia. Macam mana kitab, dia akan berusaha untuk yang bahasa kitab yang tak selera pun jadi selera. Bahasa tok guru yang tak selera pun jadi selera. Dia paksa diri. Tu zaman dulu. Orang mempunyai himmah yang kuat, kekuatan untuk belajar yang kuat. Maka tak ada masalah dia bahasa yang dia tak kenal, yang tak selera pun jadi selera. Kalau perumpamaan, kalau dia orang Melayu makan sambal belacan, makan nasi, dia pindah ke Itali, dia nak ubah selera makan pizza, makan spaghetti, makan aglio olio, makan steak, nak ubah tu. Macam mana nak ubah? Orang yang nak jadi orang Itali, dia akan ubah. Dia sanggup ubah. Maknanya pelajar yang bagus. Dia sanggup makan spaghetti hari-hari walaupun nak termuntah. Sekali-sekala sedap spaghetti. Buat makan seminggu, lunch spaghetti, dinner pizza, breakfast apa? Saya tak reti makan apa. Makanlah apa macam telur tu, apa dia panggil? Scramble egg ke apa ke, gitu. Lepas tu tengah hari esok kata pula pasta carbonara. Lepas tu malam pula pizza lagi. Esok pula cuba tukarlah scone makan. Lepas tu pula cubalah pusing. Cuba seminggu. Muntah hijau. Muntah hijau. Jadi nak bagi tahu, kalau orang tu jenis tu, makan tu, nasi tu, tiba-tiba dia nak jadi orang Itali, dia sungguh-sungguh nak jadi orang Itali, dia kena belajar cara makan, cara cakap Itali dan sebagainya. Macam berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang
Tak boleh gitu. Negara tu yang kena ubah untuk dia. Terbalik. Terbalik. Nak jual roti canai dekat tanah Melayu Malaysia ni, bukan boleh buat roti canai original. Buat roti canai original tak makan. Saya ada kenal seorang India, original India, daripada India punya. Dia buat roti canai memang India punya makan. Kerah nak mampus, baling teng tak hancur. Kena banjirkan dengan kuah, baru lama-lama dia lembut, baru boleh telan. Nak patah gigi gigit. Memang kerah dia orang punya roti canai. Prata lah apalah. Kita macam mana? Dia tambah telur. Kenapa? Telah diadun supaya memenuhi selera orang Melayu. Kalau bagi yang itu memang tak makan, memang tak laku. Maka dia bubuh itu, bubuh ini, nak bagi lembut sesuai dengan orang Melayu ni, lembut-lembut. Dan kuah asal, kari, tak ada santan. Tapi dah jadi dal lah, kari dal. Dah jadi kita masuk macam-macam, masuk sup ayam, air rebusan tu, masuk inilah, rebusan daging kadang-kadang yang dimasuk supaya jadi selera orang Melayu. Itulah sekarang. Tak boleh kita nak kerah dengan cara kita, tak boleh. Kita kena faham selera mereka. Maka yang kena ubah bukan orang tu bukan pelajar kena ubah, pengajar yang kena ubah. Pengajar tak ubah, pelajar lari. Itu zaman akhir zaman. Terbalik kod. Kami dulu terpaksa berubah diri kerana Tok Guru, kerana nak belajar. Cara bercakap semua ubah kerana nak pada ilmu. Sekarang tidak. Tak ubah, orang tak peduli. Kesian kat dia pula. Jadi nak tak nak, kena ubah. Nak tak nak, kena ubah. Okey? Jadi nak memilih perkataan, kalimah, words yang tepat bagi memenuhi selera tu sangat susah. Akhir sekali saya mengamalkan selawat Fatih, mudah nak dapat. Tiba-tiba je. Dapat senang je. Dapat senang aja. Dapat apa ni? Dapat dia punya perkataan yang sesuai. Perkataan sesuai untuk dilontarkan. Habis cerita. Sambung lagi. Apa lagi nak baca ni? Mana? Dah hilang dah. Habis. Dah habis dah rupanya. Habis. Habislah lepas mayang. Berapa ada? 21 ada. Semua sekali 21 bacaan. Bismillahilladzi la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. 2. Astaghfirullahalazim. 3. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 4. 5-nya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 5. 6 syahidallah sampai habis. 7 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. 8 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. 9 Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mengikut bacaan riwayat lainlah. Okey, 9. 10 doa. 10 doa yang panjang. Doa ni tak kisahlah yang nombor 10 ni. Bacalah, nak baca doa kita sendiri pun. Ni cuma cadangan. Yang ke-11 mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang ke-12 raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang ke-13 Allahumma ajirni minan nar. Yang ke-14 Allahumma inni as'alukal jannah. Setengah riwayat Allahumma inni
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Yang ke-15, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ke-16, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ke-17, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ke-18, subhanad daimil qaim, subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanal malikil quddus, subhana rabbil malaikati warruh. Yang ke-19, Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Yang ke-20, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Yang 21, selawat Fatih, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Habis bagi belaka-laka dah. Gugu bagi situ, saya bagilah juga. Okey. Sambung doa mujarab. Saya ada silap sikit. Sepatutnya doa mujarab yang dibaca pada hari Ashura ni dibaca pada hari Ashura hari tu. Tapi saya tak terfikir pula nak baca hari Ashura itu. Maksudnya baca kebetulan hari Ashura itu kitab yang musalli juga. Langkah sikit aja, tak apalah. Langkah depan sikit, lepas tu undur balik. Tapi nak buat macam mana? Nak macam mana terlupa. Hari Ashura dah lepas, jadi tunggulah tahun depan. Tapi kita baca jugalah. Mana doa Ashura? Doa-doa yang mujarrab. Doa-doa yang mujarrab. Faedah. Setengah daripada perkara yang sudah mujarrab yang berkesan lah. Mujarrab ni cuba jadi. Tu mujarrab. Kita pun dah jadi bahasa Melayu kan, mujarrab kan, mujarrabat, mujarrab. Cuba try jadi dipanggil mujarrab. Setengah daripada perkara yang sudah mujarrab, sebab apa? Sudah dicuba dan jadi. Barang yang disebut oleh Sayyidi Muhammad Ghawthullah pada kitabnya yang bernama Jawahir, bahawa barang siapa yang membaca pada hari Ashura tu 10 Muharram lah, 70 kali. Masya Allah, saya pun terlupa nak baca. Allah, nak buat macam mana? Apa yang nak baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah aja. Bacalah 70 kali. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca yang itu. Maksud dia, aku cukup dengan Allah. Kalau bahasa yang lebih apa? Bahasa yang lebih menikam jiwa, cukuplah Allah bagiku. Tu kan? Cukuplah Allah bagiku. Tak perlu nak redha orang, tak perlu nak sibuk tentang hati orang dengan kita. Kita memadailah Allah sebagai wakil kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil bagi aku, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Sebaik-baik Tuhan, cantik tu. Ni'mal maula. Kan? Maulana, Tuhan, maula. Maula ya salli wa sallim daiman abada. Maulana itulah. Maula tu Tuhan. Maulana, Tuhan kami. Jadi maula tu adalah Tuhan.
cantik ayat ni. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kita ni ada tuan. Tuan. Kalau sebut Tuhan, kadang-kadang tak ada rasa. Ada rasa tak? Tuhan. Ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Kadang-kadang tak ada rasa. Sebab Tuhan tu dah selalu sebut. Dah jadi sebati. Dah jadi entahlah macam mana. Tuhan. Kita ada Tuhan. Tak berapa rasa. Tapi kalau kita ada Tuan, baru rasa. Bila kita kata kita ada Tuan, baru bermakna kita ni hamba. Itu Tuan kita. Jadi memang cantik lah. Memang cantik ayat ni. Sebaik-baik Tuan. Tuan maksud penolong kan kita. Sebaik-baik penolong, wa ni'man nasir, dan pembantu. Kita ada Tuan kita, iaitu Allah, Tuan kita. Kemudian sambung lagi. Kemudian dibaca doa ini. Kemudian dibaca akan doa. Ke atas pula. Kemudian dibaca akan doa. Doa ini kemudian daripadanya 7 kali. Lepas hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, baca 70 kali. Bacalah doa ni 7 kali. Masya Allah, 7 kali kena baca. Apa dia punya khasiat dia? Niscaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu. Masya Allah, ruginya. Saya menyesal sebenarnya. Saya baca belik tadi sebelum kuliah tadi. Rasa geram. Zaman-zaman COVID ni lah kita perlu baca ni. Sebab tengok tu apa khasiat dia. Niscaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu. Mudah-mudah kata tahun tu tak mati. Tu khasiat dia. Tak mati. Tak zaman-zaman dengan COVID orang injek matilah itu ini ni. Allah sayangnya tak baca. Saya pun lupa lah gitu. Duk baca doa-doa lain. Doa ni tak baca. Sayang sungguh. Moga-moga Allah panjangkan umur. Okey? Tak mati tahun tu. Dan jika hampir ajalnya, okey, katakanlah kalau ajalnya dah sampai macam mana? Kan kata-kata kan, ajal dah sampai mati. Tapi baca doa ni takkan mati. Mantap. Habis kalau ajal dah sampai, dia jawab siap-siap. Dan jika hampir ajalnya, tiada diberi taufik pada membacanya. Ini yang risau ni. Kalau sampai ajal, terlupa nak baca, Allah tak bagi taufik, tak bagi jalan untuk baca. Terlupa. Maknanya tahun tu standby lah. Allah. Kalau orang sentiasa mengamalkan doa ni ketika hari Ashura, tiba-tiba pada tahun tu dia terlupa. Hati-hati. Kerana Allah tak bagi taufik pada dia, maka dia tak baca doa ni, maka kemungkinan di situ. Kemungkinan ada di situ. Allah. Kalau boleh qada kan bagus. Qada ajalah. Tak boleh adaan, qadaan je lah. Doa tak apa, qada. Mari kita qada doa. Apa doa dia? Subhanallahi mil'al mizan. Subhanallahi mil'al mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghar ridha. Wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal witr. Kejap. Sambung lagi. Wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Minta-minta qada ni jadilah. Okey? Ustaz jangan baca laju. Allah, kalau baca lambat bila? Tengok sekarang pukul berapa dah? 11.20 dah. Sejam lebih dah. Saya baca laju. Alhamdulillah saya dah baca. Semoga tahun depan tak lupa baca Ustaz. Untunglah mudah Jannatul Naim. Untunglah. Saya lupa langsung. Sebab hari tu ada kuliah. Hari tu ada kuliah malam tu. Kuliah pula kitab Musalli ni lah. Macam mana dah? Tak ingat dah. Macam mana boleh lupa? Allah, bimbangnya. Bimbangnya. Zaman Covid ni lah perlu kita baca. Apa maksud dia? Ertinya. Mana ertinya? Hilanglah ertinya. Artinya, tak apa saya bacalah. Artinya dah hilang. Maha suci Allah, sepenuh timbangan, sehabis ilmu, setinggi keredaan, seberat arash. Tiada jalan melepas dan tiada jalan menyelamat diri daripada Allah, melainkan kembali kepadanya. Jua Maha suci Allah, sebanyak bilangan yang genap dan ganjil, dan sebanyak bilangan kalimah-kalimahnya yang sempurna sekaliannya. Aku bermohon kepadamu keselamatan menerusi rahmatmu, wahai Tuhan yang amat penyayang. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah pencukupku, sebaik-baik wakil, sebaik-baik tuan dan sebaik-baik penolong. Rahmat Allah ke atas Nabi kami, sebaik-baik makhluk, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sekalian dan sahabatnya sekalian. Allah, panjangnya doa ni. Doa apa pula ni? Saya tak pernah baca lagi doa ni. Mari kita tengok. Sambung lagi. Oh, doa sebagai pendinding diri. Yang ini cukuplah dulu. Cukuplah. Dulu habislah kita berkaitan dengan doa. Oh, dan demikian lagi. Dan demikian lagi setengah daripadanya kata Al-Arif Billah Sayyidi As-Sanusi daripada risalahnya yang bernama Mujarrabat. Nafa'anallahu bibarakatih. Barang siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malamnya, tiada mengena akan dia anak panah dan tiada pedang, dan tiada mencapai akan dia daripada seteru suatu yang dibencinya, dan tiada mengena akan dia padah, dan tiada mati selama ia membaca akan dia. Oh, sama juga doa ni. Maka jika berkehendak Allah akan sampai takdirnya, niscaya dilupa akan dia daripada membacanya. Sama juga doa yang panjang-panjang ni. Doa panjang ni boleh baca sendiri. Siapa baca doa ini tak ada ini tak ada apa? Tak ada kena-mengena lah dengan malam Ashura. Yang malam Ashura tu yang tadi tu, hari Ashura tu. Yang ini doa saja, maka bolehlah kita amalkan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Panjang doanya, boleh hafal. Boleh hafal siapa nak hafal. Baik. Masa ngaji pondok dulu, Tok Guru suruh amal doa ni. Apa yang Tok Guru cakap macam Ustaz cakap, tak berani amal. Itulah, tak berani amal kan. Itulah dia. Baik. Habislah bab bab selepas solat. Habis cerita. Habis. Cukuplah hari ni, sakit tekak dah rasanya. Kelebihan sembahyang jemaah. Allah akan datang. Soalan pun tak ada. Soal apa bendanya nak soal? Hari ni kita buat doa saja. Nak soal apa? Jadi soalan pun memang tak ada.
Maka kita tangguh dulu kot. Kalau ada soalan esok ya. Esok malam pukul 10 sampai pukul 12 lebih kurang, saya akan jawab soalan aja. Soalan-soalan yang tertangguh pun saya akan jawab. Siapa yang nak soal, sila soal esok malam. Esok malam. Jom ngetih. Ngetih boleh ke ngetih? Alhamdulillah. Terima kasih pada Masjid Pelindung Utama. Lepas pada ni susah balik lah lepas ni. Maksudnya serabut balik lah. Pelajaran-pelajaran yang susah sikit. Yang ni sekadar doa aja. Jadi kita sambung akan datang. Jika ada masih lagi diberi kehidupan, ada nyawa lagi, ada rezeki, kita akan sambung akan datang berkaitan dengan kelebihan solat berjemaah. Siapa ada soal, saya tak tengok soalan tu ke apa ke. Itulah, nak ngeteh kena 2 dos. Problem tu. Dah tanda, tak tanda lagi. Jadi siapa ada soal boleh soal esok ya. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.